Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berceritakan berkenaan dengan kisah-kisah di sebalik kisah-kisah Princess Disney dan fairy tale Disney movies. Kisah-kisah Disney ni, dia ada not so happy ending kan. Dia punya tagline kan happily ever after kan. Tapi sebenarnya setiap daripada satu kisah tu, dia ada sisi hitam dia. So, jom kita explore. Okay, so cerita yang pertama. Cerita tiga rangkaian cerita yang daripada buku yang sama, iaitu daripada Brother Grimm's Collection, iaitu Rapunzel, Sleeping Beauty dan Snow White. So, kisah yang pertama sekali diadaptasi sebagai karakter movie kartun lah kan oleh Disney adalah Snow White pada 1937. So, Snow White ni basically cerita dia adalah sikit kebenaran dia, tapi dia tukar sikit. Contohnya kita tengok Snow White and Seven Dwarfs tu, kita katakan Snow White ni ialah dia dianiaya oleh mak dia kan, diberi makan apple kan sampai dia dan sebagainya. Kemudiannya ada Seven Dwarf yang jaga dia kan. So sejarah hitam dan sebaliknya adalah Seven Dwarf ni, dia orang ni sebenarnya orang yang menyiksa Snow White ni. Dia bukannya orang yang menjaga. Malahan mereka ni juga telah melakukan satu perkara yang buruk kepada Snow White. Dan mereka juga telah merogol dia kan, menyebabkan perkara-perkara yang buruk kepada Snow White. Sebenarnya datang Prince untuk menyelamatkan dia kan daripada Seven Dwarfs tu dan juga mak dia yang jahat. Evil Queen tu sebenarnya mak dia. So bila Prince ni berkahwin dengan Snow White, so dia terjumpa maknya datang ke wedding tu. So dia minta mak Snow White ni menari dengan kasut besi yang dipanaskan sehingga dia meninggal. Begitu kan. So tu yang pertama. So kiranya kalau cerita Sleeping Beauty pula sebenarnya kan kisah sisi hitam dia adalah ketika mana Prince yang datang nak selamatkan dia tu, dia datang ke rumah sebab dia punya burung helang masuk ke dalam rumah Sleeping Beauty tu, dan Sleeping Beauty tu Talia. Kemudiannya dia masuk ke dalam rumah tu dalam menceroboh. Kemudiannya dia pergi merogol Sleeping Beauty ni sehingga dia mengandung. Dan ketika dia mengandung tu pun dalam cerita Brother Grimm's Collection tu pun dia masih lagi unconscious kan, macam tu. Dan kemudian Rapunzel pula berkenaan sisi hitamnya pula adalah berkenaan dengan seorang dalam cerita Tangle kan. Cerita Tangle kan dia macam comel je last kali dia kahwin dengan Prince tu. Well, cerita Rapunzel ni ending dia adalah bestnya, tapi yang dark side itu adalah ketika mana Prince tu nak selamatkan dia, yang jatuh daripada tower tu bukannya yang witch tu, tapi adalah Prince tu sendiri. Dia jatuh sehingga buta dan dia terpaksa sesat dalam hutan beberapa ketika sampailah dia jumpa kembali Rapunzel ketika dia mendengar Rapunzel menyanyi, dan mereka pun mendapatkan anak setelah pertemuan tu, dan kemudiannya mereka hidup bersama. So basically ini adalah Brother Grimm's Collection lah kan. Dan kemudiannya adaptasi yang terbaru pada tahun 1998 adalah Mulan. So Mulan ni famous sangat kan cerita dia, saya pun suka tengok sebenarnya. Tapi Mulan ni dia adalah adaptasi daripada kisah sebenar kehidupan Liu Yifei. Liu Yifei ni adalah seorang anak kepada askar. So memang betul lah dia ambil tempat bapak dia. Tapi masalahnya yang dia jumpa, kalau dalam kisah Mulan dia jumpa dengan Prince kan. Tapi sebenarnya kisah sebenarnya Liu Yifei ni dia menemui seorang anak raja yang merupakan seorang warrior juga dalam askar tu. Mereka orang kata bertarung bersama-sama, dan mereka ni inseparable lah, maksudnya rapat lah sama diorang kan. Dan kemudiannya ketika king tu telah kalah kan, kedua-duanya ditangkap, kedua-duanya diberi hukuman bunuh. Tapi Mulan ni terselamat. So bila dia terselamat, dia ni diarahkan untuk menjadi concubine. So sebelum tu dibaliklah dulu ke rumah dia tengok bapa dia pun dah meninggal, mak dia dah kahwin lain, dan disebabkan dia kena jadi concubine, dia pun membunuh diri. Itu kisah hitam sebalik Mulan, kisah sebenarnya. Dan kemudian yang terakhir, cerita yang paling famous sekali adalah cerita Frozen. So cerita Frozen ni adalah adaptasi daripada kisah penulisan Hans Christian Andersen berkenaan dengan Snow Queen. So basically dia remaking lah kan. Well, dia adalah happily ending dia tu. Tapi sebenarnya yang plot twistnya adalah kalau kita tengok dalam kisah Frozen tu berkenaan dengan kisah kakak dan adik sebenarnya kan. Tapi kat sini bukan macam tu kisah sebenar ni. Kisah sebenar ni adalah berkenaan dengan Snow Queen ni. Dia ada satu mirror yang boleh menampakkan kejahatan dan keburukan orang. So basically kalau daripada situ dia boleh ambil orang dan ditangkap orang yang jahat lah. Tapi mirror tu, cermin tu pecah. So bila cermin tu pecah, dia masuk ke dalam mata dan hati manusia, menjadikan manusia ni hatinya menjadi sejuk ataupun frozen.
So adalah kisah satu budak ni bernama Kai. Sepihan tu dah masuk ke dalam mata dan hati dia. Dia menjadi orang yang menolak ahli keluarga dia sendiri kan, iaitu nenek dia dan juga kawan dia Gerda. So dan nak ikan cerita, Kai ni jatuh dalam sungai. So bila jatuh dalam sungai, dan kemudian dia dipenjarakan oleh Snow Queen kan. Kat sinilah bermulanya quest ataupun perjalanan Gerda ni menyelamatkan Kai. So basically nak katakan Snow Queen tu dia dia tak adalah yang digambarkan macam dalam cerita Frozen tu kan, boleh buat magic semua tu kan. So basically dia adalah orang seorang macam pihak berkuasa lah kot yang mungkin jahat sikit ke apa ke kan. Dia ni lah, dia menangkap orang dan memenjarakan orang, dan kemudiannya ada satu kisah lagi yang mana kawan kepada Kai ni cuba untuk menyelamatkan dia. So basically macam tu lah, nak katakan cerita Disney movie ni dia bukanlah cerita yang pada saya cerita yang perfect untuk kita jadikan penceritaan kepada anak-anak kita. Walaupun yes, ramai yang boleh argue kata macam okay, dalam cerita Disney yang sebenarnya tu adalah cerita yang bagus-bagus kan, ada dia punya point dia kan. Tapi at the end of the day kan, roh daripada cerita tu dia tak seindah mana pun. So basically benda ni perlu diketahui kan. Dan kalau kita tengoklah Brother Grimm's collection tu, dia adalah cerita yang sangat ditakuti oleh orang zaman dulu selama 200 tahun. Kan orang jarang lah menjadikan cerita tu cerita yang bagus untuk anak-anak kan. So basically kalau kita dalam Islam, kita ada rujukan para sahabat, kisah para rasul kan, yang jauh lebih indah dia punya pengajaran dia dan jauh lebih bagus. So apa kata kita cubalah untuk tukar reference kita kan, daripada mengambil kisah-kisah Disney saja, malahan kita ambil kisah-kisah yang lebih dekat dengan jiwa dan pengajaran kepada kehidupan kita. Bersama membina masyarakat rahmat.